Tugas guru yang ketujuh, jangan patahkan motivasi murid yang lemah. Ni pelajaran yang bagi ni peringkat rendah ni. Lepas ni ada peringkat kedua ni, peringkat tinggi. Tapi aku tak mau bagi. Nak bagi dekat orang terpilih je. Paling kuat pun 3 orang. Jadi anak murid pun semangat nak belajar, bagus ni. Tapi lepas tu ada lagi peringkat ketiga. Oh, yang tu lagi handal. Yang tu tak boleh bagi, nak pilih 2 orang je. Lepas tu ada pula lagi peringkat lagi tinggi, lagi rahsia, lagi sir. Yang tu nak pilih 1 orang je. Bila anak murid dengar macam tu, lepas ni ada rahsia, dia akan mematahkan semangat anak murid nak belajar. Dan dia akan anggap tok guru dia kedekut. Allah nak bagi kat 3 orang je. Kami semua 15 orang, tak nak can. Tak usah belajar. Patah semangat dia nak belajar. Jadi benda yang rahsia-rahsia kita jangan cerita dulu. Kalau sekadar nak menaikkan motivasi dia untuk belajar, okey. Jangan duk cerita yang tinggi-tinggi, sampaikan dia rasa tok guru dia kedekut dan dia pun malas nak belajar. Siapa belajar silap tadi? Ni peringkat pertama ni, saya dah pilih 40 orang, saya bagi ilmu. Kalau kita penampak musuh kita, boleh pengsan. Tapi lepas ni ada lagi pelajaran. Yang ni pilih. Pilih. Saya nak pilih 5 orang saja. Peringkat yang ni, kalau kita tampak buaya, mati buaya. Oh, ada lagi paling tinggi. Lepas tu ada lagi. Yang ni saya nak pilih 3 orang. Bukan kata tampak buaya, tampak gajah pun. Arwah lala tu juga. Jadi anak murid yang 40 orang tadi, Allah nak bagi dekat 5 orang. Yang tampak gajah, arwah lala tu juga 3 orang. Tak usah belajar lah, cari tok guru lain. Pokok boleh dapat. Dia patahkan semangat. Patahkan semangat budak. Tugas yang ke-8, tugas terakhir. Tugas guru, mengamalkan apa yang diajarkannya. Jangan dia cakap, dia pun tak buat. Kan orang kata, apabila guru kencing berdiri, anak murid akan kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, anak murid akan kencing lari berganti-ganti. Sampai tahu tu kan. Jadi guru dia kena buktikan dulu. Guru mestilah mengamalkan sepanjang ilmunya, semua ilmu dia. Janganlah perkataannya membohongi perbuatannya, kerana ilmu dilihat dengan mata hati, manakala amal dilihat dengan mata kepala. Yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak. Ilmu ni dia lekat dekat hati. Jadi orang nak tengok susah. Tapi amal, orang boleh nampak dengan mata. Jadi yang nampak dengan mata ni lebih banyak. Jadi kalau orang tu dia mengajar satu-satu ilmu, dia kata kita tak bolehlah ketawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia ketawa terbahak-bahak. Mata melihat banyak. Datuk guru pun ketawa terbahak-bahak. Asyik ketawa saja. Bukan sesekali, selalu ketawa terbahak-bahak. Jadi anak murid tadi, dia akan lari berganti-ganti. Anak murid lagi ketawa terbahak-bahak. Lebih daripada tok guru tadi. Tok guru ajar kita kena zuhud. Ni peringkat tinggi ilmu tasawuf, hidup kena zuhud. Kita tengok tok guru ni kata zuhud, tengok tongkat dia banyak. Satu-satu tongkat pun ada ratus-ratus. Banyak tongkat. Tongkat 2 cukup lah kot. Tongkat banyak. Tengok baju pula. Baju bersusun, semua mahal-mahal. Jubah Yaman, jubah Pakistan, semua ribu-ribu punya baju. Tok guru kata zuhud. Tengok jubah ada semua mahal-mahal. Banyak pula tu, bukan sikit. Kata tok guru zuhud. Tengok jam tukar. Hari ni jam lain, esok jam lain. Semua jam ribu-ribu punya. Puluh ribu pun ada. Macam mana tok guru kata ajak zuhud? Tak salah lah dia nak pakai jam Rolex 30,000 boleh lah. Tukar. Bila tukar tu maksud dia ada banyak. Rupanya di rumah koleksi. Koleksi jam. Jadi macam mana anak murid nak ikut? Kalau Khalifah Umar Abdul Aziz, masa dia berucap tu, dia duk goyang baju dia. Orang pun tanya, kenapa Khalifah goyang baju ni? Kamu nak tahu sebab apa? Itulah satu-satunya baju dia. Baru tadi basuh, tak dan kering lagi. Dia nak jalankan tugas dia, bagi ucapan khutbah, dia pakai baju tu balik. Jadi sebab lembab tadi, dia goncang-goncang supaya kering. Tu Khalifah Umar Abdul Aziz tu. Yang kita tok guru biasa tu pun, dia bajunya hebat-hebat kan. Bukanlah nak sampai Khalifah Umar Abdul Aziz, kita tak sampai tahap dia. Nak maksud dia di sini ada zuhud lah. Ada zuhud. Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja.
Dibandingkan guru yang mursyid dengan para muridnya adalah seumpama bayangan dari kayu. Kapankah, bilakah bayang-bayang itu lurus sedangkan kayunya bengkok? Dia anak murid, guru dengan anak murid ni seolah-olah sebatang kayu dengan bayang-bayang kayu. Kalau kayu tu lurus, bayang-bayang dia pun lurus lah. Kalau kayu tu bengkok, bayang-bayang dia pun bengkok lah. Macam tu. Surah Al-Baqarah ayat 44. Adakah engkau menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan engkau lupa akan dirimu sendiri? Ini Allah peringatkan, bukan dalam hadis tapi dalam ayat Quran. Maksudnya benda ni sangat berat. Kerana itulah dosa orang yang berilmu mengerjakan perbuatan maksiat adalah lebih besar daripada dosa orang yang bodoh. Kerana dengan terperosoknya orang yang berilmu, maka terperosoklah orang banyak yang menjadi pengikutnya. Kalau kita orang biasa buat salah, mungkinlah dosa kita tu contohnya lah sebesar gunung Korbu. Tapi kalau guru yang buat salah, kesalahan yang sama tapi dosa dia mungkin 10 kali gunung Korbu. Sebab apa? Bila guru buat salah, anak-anak murid akan terikut. Setiap satu tu menghasilkan satu gunung dosa. Begitu juga dengan keturunan Nabi Muhammad. Dalam diri kita ni ada darah kan? Kita pernah beritahu itu dah. Ada orang dia bawa darah Nabi Muhammad, ada orang dia bawa darah Nabi Nuh, dan paling-paling kurang pun kita bawa darah Nabi Adam. Ada dalam badan kita. Jadi yang bawa darah Nabi Muhammad ni keturunan yang mulia. Bila dia keturunan mulia, tanggungjawab nak memelihara darah yang dia bawa tu lagi berat. Kalau kita buat satu-satu kesalahan, dosa kita mungkinlah sebesar gunung Uhud. Tapi keturunan Nabi Muhammad, kalau dia buat satu kesalahan yang sama dengan kita tadi, dosa dia mungkin 10 kali gunung Uhud. Sebab dia orang atasan. Dari segi kelebihan memang dia lebih. Macam Tok Guru, kita curi duit RM1, mungkin dosa kita sebesar gunung Uhud. Tapi kalau Tok Guru dia curi duit RM1, mungkin 10 kali gunung Uhud. Sebab tanggungjawab dia lebih besar lagi. Kata Sayyidina Ali, ada dua orang yang mendatangkan bala kepada kita, iaitu orang yang ada ilmu tapi dia tak jaga kehormatan, dan orang yang jahil tapi kuat beribadah. Orang jahil tu dia tipu manusia dengan ibadahnya, dan orang berilmu itu menipu manusia dengan kelengahan. Jadi habislah sudah pelajaran kita. Tugas-tugas mursyid, tugas-tugas muallim. Yang pertama, dia kena berkasih sayang dengan anak-anak murid dia. Ada seorang sahabat dia cerita, guru ni dia mengajar pelajaran tajwid. Dia memang sayang anak-anak murid dia, dia anggap macam anak-anak sendiri. Sampai kan bila anak murid dia sebut tak betul, tok guru ni dia sanggup masukkan jari dalam mulut. Dia tunjuk di mana nak kena, lidah nak letak di mana, gigi mana kena, langit-langit mana kena, dia masuk tangan dalam tu. Dia buat macam anak dia sungguh. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, salah sebut, dia jolok jari dia. Ni kat sini, kat sini. Lidah buh di sini. Dalam mulut anak murid tu. Dia anggap macam anak dia sendiri dah. Kalau kita jenuh kan, nak kena tok guru nak kena jolok mulut seorang-seorang. Yang kedua, tok guru kena mengajar dengan ikhlas. Yang ketiga, dia kena pantau murid-murid dia, belajar dari yang bawah, makin lama makin naik, makin lama makin naik. Bukan terus-terus duduk di atas. Tugas guru yang ketiga, dia kena menegur dengan berhikmah, yakni maksud dia bijaksana. Tugas yang kelima, tidak boleh guru merendah-rendahkan pelajaran yang lain. Tugas guru yang keenam, dia ajarkan pelajaran yang sesuai dengan tahap murid. Tugas guru yang ketujuh, jangan patahkan motivasi murid dengan cerita lepas ni ada lagi rahsia, lepas ni ada lagi rahsia, lepas ni ada lagi rahsia. Dan rahsia itu pula untuk orang terpilih saja. Yang tugas guru yang ke-8, dia kena amalkan apa yang diajarkannya, supaya tak jadi ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Dia rasanya sekadar itu saja. Perkongsian kita pada malam ini, yang kita mulai tadi dengan lebih kurang sajalah tazkirah Facebook 87. Memang penting. Kita harap, kita doa dan kita usaha supaya dapat jumpa pesawat yang hilang. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa usaha dan doa supaya kekuatan-kekuatan keagamaan dalam diri kita yang pernah ada satu ketika dulu jumpa balik. Bukan harap pesawat saja jumpa, kita harap keagamaan pun jumpa juga. Yang saya sekadar itu saja perkongsian kita untuk kali ini.
InsyaAllah dalam pelajaran akan datang, tugas-tugas murid dah selesai, tugas-tugas guru dah selesai. Kita nak tengok bahaya ilmu pengetahuan. Bahaya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni yang kita tahu bagus, tapi rupanya ada bahaya dia. Dan juga tanda-tanda ulama akhirat dan ulama jahat. Yang mana ulama akhirat, yang mana ulama jahat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.